موعظة وتفصيلا موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an ahlullah wa khassatuh. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik muslimin muslimat sekalian, ayat 142 wa wa'adna wa'ada yu'idu mu'adah. Mu'adah ni makna perjanjian.
ataupun sama-sama berjanji. Mana sama-sama setuju Allah Musa untuk membuat satu ibadah selama salasina lailah, 30 malam. Salasin, 30 malam. Kemudian kata Allah, wa atmamnaha, atmamna, Allah yang menyempurnakan malam itu bi'ashrin. Bi'ashrin mana bi'ashri lailatin ukhra, dengan 10 malam lagi. Maka selesailah. Tamma yatimmu tamam. Tamma, apa yang tamma? Miqat, iaitu waktu yang ditentukan. Waktu ni miqat rabbih, waktu yang ditentukan selama 40 lailatan, 40 hari. Wa qala Musa li akhihi, selepas tu berkata Musa, wa qala Musa, dan telah berkata Musa, li akhihi, kepada saudaranya. Saudara dia nama dia Harun, Nabi Harun lah. Ukhlufni, kalau kita baca berhenti kena ambil baca bukan ikh. Sebab apa u? Sebab lam itu baris depan, kita kena ikut lam. Dia ikut huruf sebelum huruf akhir. Huruf akhir fa. Ukhluf, daripada khalifah lah, daripada khalifah. Ukhluf, gantikan aku. Fi qaumi, fi qaumi itu maknanya pada qiyami qaumi, pada memimpin kaumku. Satu, dia suruh Harun. Yang kedua, wa aslah, dan selain daripada ganti aku, mengganti dan kerja kamu, yang kedua wahai Harun ialah aslah. Bukan aslah ni daripada muslih. Aslah fi'il amar daripada aslaha yuslihu islah. Kalau saluha yasluhu usluh, kan? Ni aslah, maknanya buat benda-benda yang, sebab Harun ni dia orang soleh dah, dia kena suruh orang lain buat soleh, jadi panggil aslah. Ataupun baikilah apa yang kurang, sempurna apa yang perlu pada masa ketiadaanku. Dan yang ketiga dia larang, wala tattabi', jangan sekali-kali kamu ittiba', ikut campur dan berurusan dengan sabilal mufsidin, jalan orang-orang yang mufsidin. Mufsidin daripada fasidin lain ya. Mufsidin fasid. Fasid ni orang hak buat jahat. Kalau mufsidin, orang yang merancang melakukan kejahatan. Dia orang fasik, dia akan merancang membuat fasik. Jadi orang ini di bawah kategori orang berkuasa, orang yang ada kuasa. Jadi dia akan melakukan strategi-strategi, khususnya saat ketiadaan Nabi Musa alaihissalam. Selama beberapa ketika untuk pergi menerima kitab Taurat di Bukit Tur Sina. Dikatakan Nabi Musa berpuasa 30 hari sebelum pergi. Sebelum pergi ni 30 malam.
sebelum pergi bermunajat kepada Allah, Nabi puasa. Kemudian disempurnakan, diminta pula untuk menyempurnakan puasa selama 10 hari bagi menyempurnakan kekuatan dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada tu, lepas 40 hari itu baru Musa berjumpa dengan Harun untuk memberi amanat meninggalkan pimpinan kaum dia kepada Harun, dan beberapa nasihat ataupun permintaan daripada Musa untuk Harun melaksanakannya. Ayat berikut, falamma jaa Musa limiqatina, ni dia pergi dah lah selepas 40 hari dia puasa dan dia meninggalkan tugas dia kepada Harun. Dia pergi Musa ila miqatina. Miqatina tu di Bukit Tursina lah. Falamma jaa Musa, maka setelah sampai Musa, jaa dengan makna sampai, Musa limiqatina, bagi ni miqat makani. Tadi miqat waktu. Tadi miqati rabbih itu hari kan. Waktu ni miqatina, yang kedua ni tempat. Wa kallamahu rabbuhu. Kemudian ini kita tak tahu macam mana Allah cakap dengan Musa. Cuma Allah kata wa kallamahu, hu tu Musa. Bercakaplah, kallama yukallimu taklim. Taklim ni maknanya kallam tuka, aku bercakap dengan engkau, mana cakap direct. Taklim. Rabbuhu, mana Allah bercakap dengan Musa. Rabbuhu tu bagi depan. Bagi depan tu menunjukkan yang bercakapnya Allah dengan Musa. Allah menyapa ataupun bercakap terus dengan Musa. Masa tu Musa tak nampak Allah, cuma dengar suara. Lalu Musa bila dengar suara yang tak nampak, Musa minta. Apa Musa minta? Qala Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Rabbi, ini kalam manis, ucapan kata-kata yang manis. Rabbi, wahai Tuhanku. Sebab dia dengar cakap kan, dengar suara, tiba-tiba dia kata Rabbi. Asalnya Rabbi ada ya dibuang. Arini, tunjukkan. Arini ni macam tunjuk kepadaku. Tunjukkan kepadaku, ajar kepadaku. Anzur, macam mana aku nak tengok kepada engkau. Ajar, arini ni ajarlah, alim ni. Sebab dia tak tahu nak tengok macam mana. Bunyi je suara. Bunyi je suara. Anzur ilaika, aku nak tengok. Arini anzur. Ajarkan aku, tunjukkan aku cara nak tengok kepada engkau. Qala Allah. Allah pun berfirman kepada Musa. Mana masih bercakap taklim. Ini kelebihan Nabi Musa lah. Lan tarani. Tidak sekali. Lan tu dia panggil nafi ta'bid. Lan. Tidak mungkin selama-lamanya kamu melihatku. Tak mungkin. Tak boleh tengok dunia ni. Lan tarani. Nun tu lan nun tu dia panggil nafi mustaqbal ta'bid. Nafi mustaqbal ta'bid, menafikan masa depan selama-lamanya, tidak akan dapat lihat. Cuma dengan suara. Tapi kalau kamu nak tengok aku, kalau dengan cara nak tengok kuasa boleh. Walakin unzur. Walakin unzur, kalau kita wasal jadi walakin unzur. Unzur. Tetapi perhatikanlah, lihatlah ilal jabal, kepada gunung depan tu. Fa in istaqarra makanahu, fa in, masa tengok tu fa in istaqarra makanahu. Istaqarra dengan makna tetap. Istaqarra makanahu. Kalau gunung tu istaqarra fi'il
fa'il dia al-jabal. Al-jabal. Sebab makanahu tu bagi atas, nun tu bagi atas. Maknanya fa in istaqarral jabalu makanahu, gitu. Fa in istaqarra makanahu ay fa in istaqarral jabalu makanahu. Kalau bukit itu tetap duduk situ, tak pecah tak apa, masa tu fasaufa tarani. Kalau bukit tu boleh tahan, tak nak berdepan dengan apa, nak lihat apa ni, bila Allah tajallakan dia punya apa ni bentuk ataupun rupanya, masa tu Musa boleh tengok. Fasaufa tara, maka saufa tak ada dua kali. Fa, maka saufa akan, tarani engkau wahai Musa boleh tengok aku. Kemudian Allah tajalla. Falamma tajalla. Tajalla tu Allah. Rabbuhu. Rabbuhu dah ada dah. Fa'ilnya Rabbuhu. Lil jabal ja'alahu dakka. Tak boleh. Tak boleh tengok juga. Apabila mentajallikan, kita nak terjemah payah tajallan. Tajalli. Nak macam mana kita, dia buat mukhalafatul lil hawadis. Allah ni sifat dia tak sama dengan benda yang kita boleh nilai. Tajalla ialah sebut. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu. Ja'alahu ni berubah secara tiba-tiba, bukit jadi dakka. Pecah. Retak, hancur bukit. Lalu kalau bukit macam tu, Musa macam mana? Bukit gunung yang besar itu dakka. Hancur, pecah. Dengan tajalla Allah itu menjadikan bukit dakka. Lalu Musa wa kharra Musa sa'iqa. Musa pun menjadi apa ni, jatuh, kharra, tersungkur. Kharra ni tiba-tiba tersungkur Musa. Sa'iqa tu, sa'iqa tu hal Musa. Jadi pesang, tak sedar diri. Sa'iqa. Falamma afaqa Musa. Maka tak kala Musa afaqa, ataupun afaqa Allah Musa, Allah sedarkan, ataupun afaqa Musa sedar, dia bangkit. Qala Musa. Musa pun berkata, Subhanak, Maha suci engkau ya Allah. Tubtu ilaika. Aku dah bertaubat, aku kembali kepada engkau. Tubtu ila makna aku bertaubat. Itu satu kesalahan. Dia minta, mungkin dia rasa satu kesalahan sebab tak mungkin melihat Allah bila Allah tajalli kepada bukit pecah, Musa jatuh pesang. Maka setelah selesai dia sedar, dia kata subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin, dan akulah, kata Musa, orang yang pertama beriman denganmu ya Allah. Tak nak tengok lagi dah. Ini satu ilmu. Bila kita silap lakukan sesuatu, kita sedar daripada kesalahan kita, kita kena kata apa? Subhanallah. Bila Allah beri kesedaran kepada kita, kita kata subhanallah. Sebab tu dalam surah Al-Imran hari tu, cara kita nak sentiasa zikrullah di luar salat, 4 perkara kan kita belajar itu. Pertama, bila kita tengok ciptaan Allah, kita kata apa? Kita kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang kedua kita kata subhanallah ataupun subhanaka. Yang ketiga kita kata faqina adzabannar. Yang keempat kita kata, kita minta wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Orang yang berjalan di bumi, bergerak di bumi dengan meminta 4 perkara ini, Allah beri 2 perkara. Pertama, Allah beri hati dia bersih selamanya. Amin. Yang kedua, Allah beri mustajab doanya, serta setiap amal baiknya akan diberi pahala, tidak dikurangi. Ini dalam surah Al-Imran ayat 10 terakhir. Itu terakhir tu kita kena ambil
sebagai azimat kita, semangat kita. Jadi inilah suasana Musa berdepan dengan perjuangan untuk menguatkan diri dia berjumpa dengan Allah. Allah berkata-kata dengan Musa tetapi tidak dapat melihat atas, tidak diizinkan Allah. Tetapi besok di akhirat berdasarkan surah Kahfi kita dapat tengok Musa, Allah SWT. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Kan, liqa ni macam kita liqa ni, makna itu satu, ada liqa ada kalam, ada jumpa. Tapi di dunia kita tidak dibenarkan, sehingga Nabi Musa alaihissalam bercakap tanpa melihat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdasarkan surah An-Najmi tidak dapat juga, wallahu alam, itu nanti kita bincang bila sampai kepada ayat yang berkaitan. Itu setakat tu. Kemudian ayat berikut, berapa? Ayat yang ke 144. Qala ya Musa. Qala tu qala Allah. Qala Allah, ya Musa, wahai Musa. Setelah Musa bangun, Musa kata tubtu ilaika. Musa kata 3 perkara. Musa kata bila dia falamma afaqa, bila dia sedar daripada pesa, pertama Musa kata subhanak. Yang kedua tubtu ilaik. Yang ketiga wa ana awalul mu'minin. Setelah ucapan taat, dia panggil ucap taat, ucapan ubudiyah Musa kepada Allah, lalu Allah SWT berfirman kepada Musa, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas. Sesungguhnya aku telah memilih engkau untuk manusia. 'Alan nas maknanya ke atas manusia, untuk manusia birisalati wa bikalami, dengan risalah. Risalati dengan risalahku ini, wa bikalami dengan firman-firmanku ini. Risalah ni apa benda? Taurat ke? Ataupun selain daripada Taurat ada risalah Musa? Dalam surah apa tu? Surah Al-A'la. Risalah juga disebut suhuf kan? Fi suhufi Ibrahim. Apa ni? Apa tu? Surah Al-A'la kan? Sabbihisma rabbikal a'la. Ayat akhir tu, inna hadha la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini terjemah suhuf, risalah. Ada terjemah di bawah tu risalah. Inilah maknanya selain daripada Taurat ada risalah-risalah lain dan firman-firman Allah yang ada di dalam risalah tersebut. Kata Allah, fakhudh. Khudh tu perintah Allah kepada Musa. Fakhudh ya Musa, begitulah lebih kurang. Fakhudh ya Musa, maka terima. Khudh ni ambil dan terima. Ma ataituka, apa jua yang aku ataitu, aku kurniakan kepada engkau. Wa kun, dan jadilah engkau. Kun tu kun fayakunlah. Jadilah engkau minasyakirin, orang-orang yang taat. Syakirin dengan mana ta'i'in, syukur dan taat. Wa katabna fil lahu, dan wa katabna lahu fil alwah, dan kami tuliskan, itu kata Allah tu, kepada lahu li Musa, kepada Musa fil alwah. Alwah jamak dia luh macam, tak tahu luh macam mana, luh macam papan juga tak? Pacan alwah tu sama ada satu luh ataupun lebih pada luh.
Luh alwah. Alwah ni plural, lebih pada 2. Mungkin 3 ataupun lebih. Min kulli syai'. Dari semua perkara. Maknanya Allah tuliskan di luh itu, di papan itu, min kulli syai', semua benda. Tujuan apa Allah tuliskan kepada Musa untuk Musa bawa pada kaum dia semua benda yang diperlukan itu? Pertama, mau'izatan, sebagai satu pendidikan, pengajaran, pendidikan, wa tafsilan likulli syai', dan penghuraian, penjelasan semua perkara yang diberikan. Fakhuzha, maka ambillah Musa yang ditulis di luh-luh itu dengan biquwwah, dengan penuh semangat, penuh kekuatan, penuh amanah. Wa'mur qaumaka, dan perintahlah kaum engkau wahai Musa. Ini nasihat-nasihat Allah saat di sanalah. Ya'khudhu bi ahsaniha, agar mereka mengambil dan melaksanakan yang terbaik daripada apa yang ada di dalam alwah itu. Gitu. Dan saurikum daral fasiqin, dan aku akan tunjukkan, aku akan perlihatkan kepadamu wahai Musa. Kum tu kan Musa seorang, sebelum ni ka tu, tiba-tiba lah saurikum, maknanya sama ada Allah bercakap dengan Musa secara hormat setelah Musa ingin kembali kepada kaum dia, dan Allah akan ataupun satu lagi, kum ni makna Musa dan kaum dia. Saurikum daral fasiqin. Dara dia panggil kampung ataupun negeri yang didiami oleh orang-orang yang fasik. Daral fasiqin waliyazubillah. Sa'asrifu, hak ni penting ni. Sa'asrifu, aku akan memalingkan an ayati, daripada ayat-ayatku. Ayat-ayatku ni sama ada kitab Taurat ataupun risalati wa kalami hak atas tu. Itu dikatakan risalah, itu adalah ayat-ayat Allah. Alladzina, sa'asrifu, aku akan palingkan daripada ayat-ayatku. Siapa yang Allah akan palingkan daripada ayat-ayat dia? Alladzina yatakabbaruna fil ardi. Itu maf'ul bih tu. Alladzina yatakabbaru tu objek kepada sa'asrif. Allah kata sa'asrif, aku akan palingkan. Paling maknanya kalau Quran ni ayat-ayat kan. Siapa yang Allah akan paling kepada Quran ini di dunia ni? Kata Allah, sa'asrifu an ayati alladzi, akan orang-orang yang yatakabbaruna fil ardi, yang mereka itu takabur, sombong di bumi, bighairil haqqi, dengan tidak benar. Maknanya kalau sombong dengan benar bolehkah? Kalau dia sombong ni makna dia tegah, dia bertegah dan berkeras melakukan benda yang tak benar, Allah akan jauhkan dia daripada ayat-ayat Allah. Tapi kalau kita tegas, berjuang sungguh-sungguh pada kebenaran, nampak orang kata sombongnya mu, tak nak bertolak ansur dengan agama. Itu takabur ataupun satu sikap yang perlu kena ada kepada orang yang berada pada hak kan. Sebab tu bighairil haq, dia kata gitu, bighairil haqq. Itu satu. Maknanya Allah akan, ni kita takut muslimin, muslimat sekalian, kita takut sangat dalam hidup ni Allah tak beri peluang kepada kita untuk mendekati ayat-ayat dia kalau ada sifat sombong dengan cara yang tidak benar. Tak nak dah ikut perintah Allah. Allah tak ikut Quran pun tak mati kalau cakap gitu, takut-takut Allah kata sa'asrif an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa in yarau, macam mana Allah tasrif? Macam mana Allah tasrifkan? Asrif mana tasrif? Allah pesongkan daripada ayat.
Orang-orang yang dipesongkan daripada ayat-ayat Allah, macam mana nilai dia? Macam mana tanda dia? Berikut. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Satunya, jikalau mereka yarau ni bukan tengok gitu je. Yarau ni ra'yuka. Ra'a yara ra'yun. Dia belajar, dia faham, dia tahu ra'yun ni. Bukan sekadar yarau tengok Quran, tak. Sebab apa kita kata gitu? La yu'minu biha. Jikalau mereka melihat, memahami setiap ayat pun, la yu'minu biha. Dia tak akan ikut, tak akan beriman dengannya. Wa in yarau sabilar rasydi. Dia buat kajian, dia tengok Islam ini terbaik. La yattakhiduhu sabila. Mereka tidak ambil dan menjadikan sabilar rusydi itu sebagai jalan hidup dia. Dua. Yang tiga, wa in yarau sabilal ghayyi. Tapi kalau mereka kaji ada jalan buruk, jalan ghayyi, jalan sesat, yattakhiduhu, mereka mengambil dan menjadikan ia sabila, ai sabila hayatihi, jalan hidup dia. Sebab apa jadi gitu? Orang bijak, orang educated, orang profesional, orang yang hebat, tetapi tidak mendapat ar-rusydi, tidak mendapat iman, tidak mendapat apa lagi tu? Rusydi, iman, dan bahkan mendapat sabilal ghayyi. Sebab apa? Sebab sikap mula-mula sekali. Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi. Kalau sombong tanpa hak, dia akan membawa kepada tasrif Allah daripada ayat-ayatnya. Maka lahirlah manusia-manusia yang cerdik tapi tidak menepati kehendak Allah SWT. Allah sebut lagi sebabnya. Zalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Itu sombong dia. Kerana yang demikian sesungguhnya mereka mendustai ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin. Dan mereka semasa di dunia lagi, semasa dunia lah, ghafilin, orang-orang lupa. Walladzina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'mal. Dari sudut lain ni tadi Allah pesongkan disebabkan dia mendusta. Kesan akhirat dia ialah walladzina kadzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustai dengan ayat-ayat kami. Orang samalah. Wa liqa'il akhirah, dan pertemuan dengan Allah pada hari akhirat. Kesan amal dia, selain daripada dia itu tidak menemui jalan hidayah, dia juga segala amal dia yang baik habitat a'maluhum. Pahala-pahala itu gugur, tidak dikira oleh Allah. Sedangkan kita mendapat rahmat Allah dengan pahala. Bila habitat, tak akan dapatlah apa-apa kebaikan daripada kehidupan ini. Hal yujza, hal dengan makna la. Hal di sini dengan makna la. La yujzauna illa ma kanu ya'malun. Tidak dibalas mereka itu kecuali apa-apa sahaja yang kanu semasa di dunia mereka itu ya'malu, selalu beramal. Maka ayat hal yujzauna illa ma kanu ya'malu ini memberi satu saham kepada kita. Saat di dunia ini kita kena sentiasa beramal, sebab tidak akan dibalas mengikut apa yang beramal, yang kita amal. Banyak ayat-ayat yang kita jumpai setakat ni. Jangan ada kesombongan dalam hidup dengan Allah, dengan sesama manusia. Hidup apapun keadaan kita, jangan sombong. Sombong dengan Allah, sombong sesama manusia, akan ditarik Allah nikmat hidayah, nikmat rasa nak kepada kebaikan. Bila Allah tarik, dia kata sa'asrifu. Asrif ni maknanya dia tarik ya. Sarafa ni, sarafa yasrifu, ana asrif. Ana asrif mana tarik daripada tempat baik kepada tempat buruk. Kalau saya tarik mungkin tak tak. Kalau Allah tarik habis. Nah, asrif an maknanya duduk tempat baik pergi jadi buruk. Kalau asrif ila
tak apa. Asrif ila di tempat buruk kepada baik. Asrif an daripada baik ke buruk. Sebabnya alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Tapi kalau yatakabbaruna fil ardi bil haqqi, makna bukan makna takabbur tu, dengan makna bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dengan kebenaran, maka orang kita kena faham sebaliknya. Kita kena dapat ni tuan-tuan. Kalau kita berjuang di jalan Allah dengan kebenaran, kita akan dapat ni. Wa in yarau kulla ayatin, orang mukmin macam mana? Wa in yarau kulla ayatin yu'minu biha. Ini orang Islam. Kita kena buat la, akas. Terbaliklah. Wa in yarau sabila ar-rusydi, buatlah yattakhizuhu sabila. Ini orang yang mendapat hidayah. Wa in yarau sabilal ghayyi, baru tambah la balik, la yattakhizuhu sabila. Ini orang Islam. Mana buat la tambah la pada akhir. Itu sikap kita dalam hidup ini. Kalau kita nak tahu kita di mana, kena tengok tiga senario ni. Wa in yarau kulla ayatin yu'minu biha, wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha, orang kafir. Wa in yarau kulla ayatin yu'minu biha, orang Islam. Wa in yarau sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila, orang kafir. Wa in yarau sabilar rusydi yattakhidhuhu biha, orang Islam. Wa in yarau sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila, orang kafir. Wa in yarau sabilal ghayyi la yattakhidhuhu sabila, orang Islam. Itu nilai lah yang menarik lah. Anda rasa yang ni perlu disanubarikan dalam hidup kita. Bimbang kita rasa kita betul, tapi sebenarnya kita tersalah langkah disebabkan kesombongan dan seumpamanya. Waliyazbillah. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. InsyaAllah dengan izin Allah kita sambung ayat 148 esok. Wattakhadha Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasada lahu huwar. Cuma isu berpuasa, biasa kita dengar kan, Nabi Musa keluar 40 hari bermunajat. Tapi dalam tafsir Ibn Katsir menyatakan bahawa Musa ini berpuasa 40 hari sebelum pergi berjumpa Allah di Bukit Tur Sina. Jadi insya-Allah anda cuba tengok lagi tafsir. Anda cadang nak baca tafsir dalam ni, tapi hari ini kemudahan tak ada, jadi anda guna handphone untuk live, jadi tak boleh baca teks yang berkaitan dengan tafsir hari-hari yang dipuasakan oleh Musa itu. InsyaAllah kalau diizinkan Tuhan Allah, esok anda tengok dan terangkan mengenai miqat. Dia ada miqat zamani, miqat makani. Kalau kita tengok dalam fatamma miqatu rabbihi arba'itu zaman, walamma jaa Musa limiqatina, itu makan. Dia pergi pada Tur Sina. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka